Tiga elemen perlu dijadikan teras utama dalam memastikan UMNO terus kekal menambat hati rakyat, khususnya menjelang pilihan raya umum ke-15 akan datang. Timbalan Ketua UMNO Sabah Datuk Yaakob Han berkata, tiga elemen itu merangkumi kestabilan politik, ekonomi dan keselamatan yang akan menjadi faktor utama agar rakyat dapat menikmati pembangunan berterusan di masa depan. Katanya UMNO sudah mengalami pelbagai dugaan selepas tewas dalam PRU ke-14, kemudian menjadi pembangkang di peringkat negeri serta pusat. Yaakob yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Karambunai berkata, sejak BN kembali menerajui kerajaan, keadaan suasana kestabilan politik, ekonomi dan keselamatan sentiasa terjamin, sekaligus memberi peluang pekerjaan kepada rakyat di samping dapat menikmati keadaan ekonomi yang stabil. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Yaakob yang juga Ketua Bahagian UMNO Sepanggar menggesa agar semua ahli UMNO di peringkat bahagian sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi PRU 15 yang diadakan dalam tempoh terdekat. Tiada apa yang berubah, malah operasi penguatkuasaan terutama di setiap titik panas di perairan Sabah akan terus ditingkatkan menjelang perayaan Aidilfitri tidak lama lagi. Demikian tegas pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sabah dan Labuan, Laksamana Pertama Datuk Muhammad Rosli Abdullah dalam memastikan perairan negeri ini selamat dan sejahtera. Beliau berkata pihaknya akan terus mengukuhkan kawalan keselamatan dengan memastikan kesiapsiagaan aset-aset dan anggota berada di tahap yang tertinggi berikutan Operasi Khas Pagar Laut 1 2022 yang dilancarkan oleh Ketua Pengarah Maritim Malaysia pada 14 April lalu. Selain itu, turut diadakan Majlis Penyerahan Bingkasan Raya kepada Pengarah Zon Maritim. Mengulas lanjut, Muhammad Rosli berkata, musim perayaan ini sering kali digunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan aktiviti penyeludupan, pencerobohan, penipuan serta jenayah laut yang lain. Menurutnya lagi, perairan Sabah adalah kawasan yang mudah dihubungkan dengan kenderaan laut untuk ke negara jiran. Jelas beliau lagi, selain tugas penguatkuasaan dalam memastikan keselamatan perairan sentiasa aman dan selamat yang menjadi tugas utama, Maritim Malaysia juga sentiasa bersedia untuk mengarahkan aset-aset laut bagi melaksanakan tugas-tugas cari lamat. Sementara itu, seorang wanita ditahan bersama seorang lelaki selepas dikesan terbabit dalam kes penipuan jual beli kucing menerusi laman sosial Facebook Isnin lalu. Wanita berusia 26 tahun itu mengaku memberikan kad ATM miliknya kepada tunangnya 36 tahun yang dikenal pasti terbabit dalam kes kerugian sebanyak RM11,000 berkenaan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Superintendent Moses Govinda Raju berkata pihaknya berjaya menahan suspek wanita terbabit di Pejabat JSJK Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah. Katanya hasil siasatan lanjut kemudiannya membawa kepada penahanan suspek lelaki dalam operasi di Jalan Tuaran Bypass. Moses berkata lelaki terbabit turut mengakui bekerja sama dengan sindiket luar negara untuk menjalankan aktiviti jenayah penipuan dengan menjadi perantara pindahan wang hasil daripada penipuan. Sehubungan itu, Moses mengingatkan orang awam supaya tidak berkongsi kad ATM, maklumat perbankan dan lain-lain maklumat peribadi yang membolehkan anda terlibat dengan jenayah penipuan secara tidak langsung. Katanya kesalahan ini boleh disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun dan boleh dikenakan sebat serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Manakala bukan sahaja bertindak berani menceroboh perairan negara, malah turut berlagak samseng apabila cuba membaling bom ikan ke arah bot tempatan. Itu gelagat beberapa individu dipercayai warga asing yang bertindak sedemikian selepas ditegur kerana melakukan aktiviti mengebom ikan di perairan daerah ini. Kejadian berkenaan tular selepas rakaman yang memaparkan aksi kejar-mengejar antara kumpulan samseng dan bot nelayan tempatan berdurasi 2 minit 24 saat berkenaan dimuat naik di media sosial. Pegawai Pemerintah Markas Operasi PPM Sempurna, Deputi Superintendent Muhammad Ismail berkata bertindak atas rakaman tular berkenaan pihaknya terus melakukan siasatan. Katanya hasil siasatan pihaknya berjaya menahan dua lelaki warga asing berusia 28 dan 30 tahun. Muhammad berkata kedua-dua suspek bersama barang rampasan kemudian dibawa ke Markas Operasi PPM Sempurna untuk tindakan selanjutnya. Sehubungan itu, Muhammad berkata PPM Wilayah 4 Sabah sentiasa mengalu-alukan maklumat daripada seluruh komuniti maritim untuk melaporkan sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang.
Seterusnya, seorang lelaki warga Emas parah selepas kenderaan dipandunya bertembung dengan sebuah pacuan 4 roda Toyota Hilux dalam kejadian di Jalan Batu 12, Sandakan hari ini. Dalam kejadian jam 9.30 pagi itu, mangsa berusia 69 tahun yang memandu Nissan Venet parah selepas tersepit di tempat duduk pemandu. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 12.35 tengah hari. Katanya sepasukan 9 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi kejadian, pasukan operasi mendapati 3 mangsa lelaki terlibat termasuk seorang pemandu van yang tersepit dan mengalami kecederaan parah. Pasukan operasi kemudiannya berusaha mengeluarkan mangsa tersepit sebelum diberikan rawatan awal oleh pasukan EMRS. Menurutnya, 2 lagi mangsa di dalam kenderaan Toyota Hilux hanya mengalami kecederaan ringan. Semua mangsa kemudiannya dibawa ke hospital menggunakan jentera EMRS dan ambulans untuk rawatan lanjut. Teruskan bersama kami di Asoka.com, berita komprehensif.